Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum dan Subhanallah. Kita nak meneruskan perkongsian kita pada hari ini dan pada pagi ini saya secukup-cukup bertuah kerana saya bersama-sama dengan figura yang saya rasa cukup hebat dalam bidang politik dan juga banyak memberikan pembaharuan kepada agama Islam di Malaysia, subhanallah. Dan kita bersama dengan Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur selaku Setiausaha Agong Kehormat Perkim untuk bercerita tentang sifat kemiskinan saudara baru. Satu topik yang agak menarik. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, satu penghormatan dapat bersama-sama dengan Tan Sri pada hari ini. Assalamualaikum. Terima kasihlah jemput saya. Terima kasih, Alhamdulillah. Dan mungkin Tan Sri nak cerita sedikit sebelum kita bila cerita lebih lanjut tentang Hala 7 Perkim. Mungkin ada sedikit sebanyak yang Tan Sri nak kongsikan kepada kita insyaAllah pada pagi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama sekali saya terima kasih kerana beri ruang kepada saya dan dapat hadir ke stesen ini. Dah lama saya tak hadir dah. Mengenai dengan Perkim, mungkin ada juga yang belum mengetahui tentang sedikit sejarah Perkim yang telah diasaskan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman, putera Perdana Menteri yang pertama, yang ditubuhkan dengan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu dan sebagainya untuk komplimen usaha-usaha menangani keperluan saudara-saudara baru di Malaysia ini. Kerana almarhum Tengku dapati pada masa itu ramai orang-orang yang belum Islam, khususnya yang terdiri daripada orang-orang Cina dan India yang menjadi sebahagian daripada kaum di Malaysia ini berminat pada Islam. Jadi almarhum dapati perlu ada satu pertubuhan, walaupun dia sebuah pertubuhan, tapi dia sebenarnya pertubuhan yang diberi dukungan oleh kerajaan. Dia tidak sama dengan yayasan. Macam yayasan Islam, ada juga orang keliru apa beza yayasan Islam, dakwah Islam, Yadim dengan Perkim. Saya memaklumkan iaitu tugas Perkim khusus untuk komplimen usaha-usaha yang dibuat oleh majlis-majlis agama dalam bidang pengislaman. Jadi bila masuk Islam, apa follow up yang perlu dibuat. Jadi inilah yang Perkim ditubuhkan tahun 60 dulu, dah lama dah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, tadi Tan Sri kata itu kita faham dah sekarang apa ada 7 Perkim. Dan kalau kita lihat tadi perbincangan kita berkisar tentang sifat kemiskinan saudara baru. Dan sebenarnya apakah yang dikatakan dengan sifat kemiskinan saudara baru dan bagaimanakah sebenarnya Hala 7 serta aktiviti Perkim ini dapat membantu mengatasi sifat tersebut? Ini masalah yang sangat penting. Saya dapati kerana kebanyakan orang mendapati bahawa bila kita sebut saudara baru yang juga dipanggil mu'alaf, gambaran pada kita adalah orang-orang yang susah. Sebenarnya bukan semua saudara baru atau mu'alaf itu orang susah. Tapi di Malaysia ini bila sebut mu'alaf, mungkin secara kebetulan ramai orang yang susah. Kemiskinan, sakit atau masalah keluarga. Dan mereka ini dapati Islam yang boleh menyelesaikan. Jadi kita dapati ramai saudara baru di Malaysia ini terdiri daripada orang yang susah. Walaupun mu'alaf sebenarnya bukan mesti orang susah. Kerana zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, kita dapati orang-orang yang masuk Islam dan menjadi golongan yang dipanggil mu'alaf zaman Nabi Muhammad SAW adalah orang kaya-kaya. Siti Khadijah orang kaya, Sayyidina Osman orang kaya. Tapi pada masa ini di Malaysia secara kebetulan ramai susah, maka Perkim berusaha untuk merancangkan supaya zero kemiskinan. Itu matlamat kita. Zero kemiskinan atau sifar kemiskinan di kalangan saudara baru. Yang pada masa ini terdapat ramai saudara baru yang ada masalah keluarga, perceraian atau ditinggalkan oleh keluarga dan sebagainya, maka terpaksalah Perkim membantu usaha Jabatan Agama. Dan keperluan ini nampaknya makin membesar kerana jumlah saudara baru saya dapati ramai yang mereka pilih Perkim kerana mereka lebih selesa pergi Perkim untuk mengucap kalimah syahadah. Masya Allah. Dan kerana itu bila saya perhatikan secara kebetulan tahun ini adalah tahun Perkim menyambut
ada anniversary 60 tahun. Sebenarnya dah 63 tahun dah. Masya-Allah. Kita telah buat satu keputusan, di antaranya ialah selain daripada merancang kegiatan latihan untuk mensifarkan kemiskinan di kalangan saudara baru, setiap mereka yang mengucap kalimah syahadah mesti kita beri satu pusaka daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Nabi, iaitu Quran. Dan Quran ini dicetak khas. Dan ini yang saya sebut ini contohnya. Kita setiap kali yang mengucap syahadah mulai daripada bulan lepas, baru lagi panas lagi. Mereka akan diberi Quran dengan terjemahan. Quran kalau mereka mahir Inggeris, translation in Dalam English. bahasa Inggeris. Dan kalau bahasa Mandarin, kita akan letakkan translation bahasa Mandarin. Masya Yang itu Allah. sedang dalam pencetakan. Kerana saya fikir kalau diamalkan di seluruh dunia ini, jangan biarkan mereka yang mengucap syahadah balik kosong di rumah. Selepas syahadah saja terus kita beri Quran. Ini adalah satu produk yang terbaru lah. Tujuannya ialah supaya saudara baru dapat merasai macam nikmat menjadi Muslim ini. Selain daripada kita bantu mereka dan sebagainya. Masya-Allah, saya kira ni adalah satu hadiah dan juga pusaka yang berharga. Yang berharga. Buat para mualaf baru kan, dan mungkin sempena sambutan ke 60 tahun Perkim ataupun 63 tahun Perkim. 63 tahun, ya. Mungkin ada nak dikongsikan sedikit mengenai apakah hala tuju serta aktiviti untuk menyambut 60 tahun kewujudan Perkim serta sumbangan Perkim kepada masyarakat, terutama pada mualaf. Susah saya nak jawab soalan tu sebab bila genap Perkim usianya 60 tahun, secara kebetulan pada masa itu kita menghadapi masalah COVID-19. Jadi terpaksa kita tangguhkan celebration itu, dan walaupun terlewat tapi kita sedang atur supaya sejarah Perkim ini dapat kita jelaskan dengan lebih kukuh di seluruh Perkim dalam negara. Kerana Perkim ada di setiap negeri sampai ke Sabah, Sarawak dan sebagainya. Jadi sambutan yang kita buat pertama ialah mempamerkan apa yang telah dibuat, dan yang penting ialah untuk menangani isu kemiskinan, supaya bila kita menyambut 60 tahun ini, kita dapat memberi satu kekuatan baru kepada saudara baru, supaya mereka kalau sekiranya lepas memeluk agama Islam, mereka dapat satu kemahiran kalau mereka perlukan kemahiran. Tapi kalau mereka merupakan orang yang kaya, dan ada juga saudara baru yang kaya, kita menggalakkan mereka supaya menolong rakan-rakan mereka yang telah memeluk agama Islam. Jadi ini satu pendekatan yang kita akan usahakanlah, bukan hanya pada masa menyambut, tapi sampai bila-bila pun perlu diteruskan. Betul. Latihan kemahiran ini sejajar pula dengan dasar kerajaan hari ini, kerajaan Madani dan sebagainya. Jadi kemahiran ini penting serentak dengan rancangan kerajaan untuk mensifarkan kemiskinan. Jadi kalau masuk Islam saja tak seronok kalau kita lihat yang masuk Islam ni nampak susah. Jadi kita mesti usahakan supaya mereka dapat terlepas daripada kesusahan. Masya-Allah. Betul, insya-Allah. Dan bila bercakap tentang memberikan mereka latihan kan, macam kita kata kita nak bagi mereka untuk belajar mengail ikan. Bukannya bagikan, tapi belajar untuk mereka mengail ikan. Apakah mungkin antara program-program yang diatur oleh Perkim dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam meningkatkan taraf ekonomi mereka? Ya, saya telah berbincang dengan beberapa pihak yang mengendalikan pusat kemahiran, dan biasanya kita akan semak dengan bakal klien. Kalau sekiranya saudara baru ini berminat, kalau mereka kebetulan perempuan, mereka minat dalam bidang makanan, maka kita beri latihan yang berkaitan dengan pengeluaran makanan. Ini bergantung pada permintaan. Kalau mereka lelaki, mereka minat dalam bidang yang berkaitan dengan mechanical misalnya, maka kita beri latihan yang mereka minta. Dan untuk ini Perkim sedang mengatur dengan jabatan-jabatan yang kenal, termasuk politeknik juga. Dan tempat latihan ini yang sedang Perkim uruskan ialah di Institut Dakwah Islamiyah Perkim, ataupun dikenali dengan nama IDIP, Institut Dakwah Islamiyah Perkim.
Jadi sudah ada institut iaitu bertempat di Kelantan. Dan ada asrama dan inilah tempat latihan kemahiran bagi saudara baru. Ada juga institut ini di Kuala Lumpur, baru kita selesaikan renovation dan sebagainya. Ini pun akan menjadi center untuk kita beri kursus pendek. Kerana kalau mereka minat perniagaan, kalau berminat dalam perniagaan, mestilah ada bimbingan keusahawanan dan sebagainya. Supaya jangan dilihat bahawa saudara baru ini merupakan orang yang meminta. Kerana tak elok kalau masuk Islam saja, mereka berayau-rayau meminta. Nampak apa ni, Betul. tak begitu baik. Jadi kita nak ubah image tu. Masuk Islam, mereka dianggap sebagai orang yang fortunate. Itu harapan kita lah. Masya Allah. Baik, dan Tan Sri bercakap tentang sambutan ke-60 tahun ini. Mungkin boleh beri bayangan kepada kita semua. Apakah bentuk sambutan yang akan dilaksanakan, yang akan dijayakan, di manakah, dan mungkinkah orang seperti kita ni boleh terlibat sama dalam sambutan ke-60 tahun Perkim, insya-Allah. Sebenarnya Perkim ini seperti yang saya sebutkan di peringkat awal tadi, terlibat juga dengan sokongan Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi urusan yang sedang dibuat adalah untuk membuat pelancaran itu di Kuala Lumpur dengan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Yang Di-Pertuan Agong. Itu sedang dirondengkan. Itu dia pelancaran di peringkat pusat. Dan perlu diiringi dengan pelancaran di peringkat negeri. Kerana Perkim terdapat di negeri yang diharap dapat diatur supaya dapat diuruskan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan di negeri yang berkenaan. Kerana semua Raja Melayu seperti yang saya dapati dalam rekod Perkim ini, Perkim tertubuh dengan usaha Tengku Abdul Rahman Putera, PM yang pertama, dan disokong oleh Raja-Raja Melayu. Jadi kita lancar di peringkat pusat dengan keberangkatan Yang Di-Pertuan Agong, dan di setiap negeri, Perkim negeri akan handle supaya dihadiri oleh Yang Maha Mulia Sultan masing-masing. Kerana ini akan menjadi simbol bahawa Perkim ini dapat dukungan daripada penjaga agama Islam di negara ini. Jadi ini menarik perhatian orang ramai. Dan menjadi satu rangsangan. Kerana kita tak boleh buat anniversary sampai kita yang dapat merugikan. Buat sambutan dengan tujuan dapat keuntungan yang lebih untuk kebaikan masyarakat Islam. Itulah yang boleh saya usulkan di Perkim ini. Kerana saya diberi tugas untuk melihat apa yang patutlah saya buat. Masya Allah, insya-Allah. Dan mungkin Tan Sri boleh kongsikan harapan Tan Sri bergerak ke hadapan untuk Perkim, insya-Allah. Insya-Allah. Saya tak boleh buat seorang. Dan hasrat kita adalah untuk menjadikan semua pegawai dakwah di Perkim, pegawai Perkim ini juga menjadi pendakwah untuk saudara baru. Siapa kerja Perkim, at the same time is also able to perform. Betul. Untuk nak increase the number of Muslims. Betul, insya-Allah. Dan sama-sama kita doakan agar Perkim terus memberikan manfaat dan juga sokongan dan dukungan kepada warga mualaf di luar sana, dan insya-Allah kita nak berhenti lihat seketika. Terima kasih banyak-banyak kepada Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur selaku Setiausaha Agung Kehormat Perkim di atas kesudian hadir kepada di program kami di Assalamualaikum. Nak berhenti lihat seketika, kembali lagi di Assalamualaikum. Ada banyak lagi pengisian selepas ini. Jangan ke mana-mana.